اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook maupun TikTok. Di ruangan Facebook Ahlan Adlan Maira, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin. Di ruangan TikTok Ahlan Fatimah Az-Zahra dan juga Haifa serta semua sahabat-sahabat yang lain. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa thawabi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan kepada Kak Hajrah Zai, Zainab Salih, Hasmi Zaid Syari, Izzi Aish dan juga kepada sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan Facebook dan juga TikTok. Kita nak sambung pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, di mana kita telah berada pada siri yang ke-54 dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-591. Lalu kita baca dengan sedikit laju kerana kita perlu khatamkan jika diizinkan oleh Allah pada bulan Ogos. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kabulkan insya-Allah. Maka kita berada pada Kitabut Taharah berkenaan tentang bersuci pada bab yang ke-13. Berkenaan tentang babus siwak, hadis-hadis berkenaan tentang bersuci. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang keempat daripada awal tajuk babus siwak dalam kitab beliau, dalam syarah beliau tentang Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, inna siwaka sunnah, sesungguhnya bersugi itu hukumnya adalah sunnah, laisa biwajibin fi halim minal ahwal, pada apapun keadaan tidak menjadi wajib. Namun kata Imam Nawawi pada empat baris selepas itu pada tajuk al-awqat al-mustahabbah lisiwak, kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 5 keadaan yang mana dituntut untuk bersugi, untuk bersiwak. 5 keadaan. 5 keadaan yang sangat-sangat dituntut untuk bersugi dan bersiwak. Yang pertama, walakin fi khamsa awqat ashaddu istihbaba ahaduha inda salah. Ketika mana seseorang itu pada waktu itu nak solat, maka pada waktu itu dituntut untuk dia bersugi sebelum memulakan solat. Sebelum memulakan takbir, maka disunnah pada waktu itu untuk bersiwak dan bersugi. Kemudian yang kedua adalah indal wudu, ketika mana berwuduk, maka disunnahkan untuk bersiwak dan bersugi. Ketika mana solat dan berwuduk, ada hadis dan juga ada dalil yang sangat kuat. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, sebelum membaca Al-Quran dituntut, disunnahkan untuk bersugi. Yang keempat, indal istiqadhi minan naum, ketika mana bangun daripada tidur, dituntut dan sunnah untuk bersugi dan bersiwak. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Imam Nawawi, inda taghayyuril fam, ketika berubahnya pada waktu itu bau mulut dah mula busuk dan sebagainya, maka sangat-sangat dituntut untuk bersugi dan bersiwak.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat yang ke-590. Wa bihi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qalu hadatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak kerana aku khawatir dan takut akan menyusahkan orang-orang beriman. Laula an asyqa 'alal mu'minin, minta maaf, kalaulah tidak kerana aku khawatir akan menyusahkan orang-orang beriman. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Zuhair, ala ummati, kalaulah tidak kerana akan menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwak, akan aku suruh mereka bersugi inda kulli salatin, setiap kali nak solat. Maka dalam mazhab Syafi'i ditekankan sangat-sangat untuk bersugi ketika mana sebelum menunaikan solat, sebelum mengangkat takbiratul ihram, dituntut untuk bersugi. Riwayat 591 yang ini menceritakan Nabi SAW setiap kali sebelum masuk rumah, Nabi SAW akan bersugi. Mengajarkan kepada kita bila kita masuk ke rumah, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan isteri ataupun dengan pasangan, dengan suami. Isteri bila masuk ke rumah untuk berjumpa suami, maka pada waktu itu sangat dituntut untuk mengambil berat tentang kebersihan diri, wangi, pada waktu itu bersih dan sebagainya. Riwayat 591. Wa bihi ila qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Ibnu Bishr an Misr an al-Makdam bin Shuraih an Abi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, maka telah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi idza dakhala baitah, apakah perkara yang mula-mula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lakukan apabila baginda masuk ke rumah? Apakah amalan perbuatan yang Nabi akan mulakan ketika mana masuk ke dalam rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mulakan dengan bersugi. Maka sepatutnya bila kita masuk ke rumah, berjumpa dengan keluarga dan family dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, dalam keadaan mulut kita pada waktu itu tidaklah berbau dan sebagainya. Riwayat yang seterusnya, riwayat 592, lebih kurang sama. Nabi bila masuk ke rumah baginda, Nabi SAW akan bersugi dahulu. Wa bi la qala hadatsani Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi qala hadatsani Abdul Rahman an Sufyan an al-Makdam ibn Shuraih an abihi an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW kana idza dakhala baita, apabila baginda ingin masuk ke dalam rumah baginda, bada bisiwak, Nabi SAW akan mulakan dengan bersugi. Riwayat yang ke-593, para sahabat menceritakan kalaulah mereka masuk berjumpa dengan Nabi, maka sugi sentiasa berada pada mulut Nabi SAW. Kerapnya Nabi SAW bersugi. Wa bi ilaihi qala hadatsani Yahya bin Habib bin al-Harithi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ghailan wa ibn Jarir al-Mu'wali an Abi Burdah an Abi Musa, daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi, aku telah masuk untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarafus siwak ala lisanih, dan pada waktu itu hujung sugi berada pada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dah belajar dalam sirah, dalam hadis, perkara yang terakhir Nabi minta sebelum Nabi wafat meninggalkan dunia adalah bersugi. Riwayat 594. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Hushaim an Husain an Abi Wa'il an Huzaifah, daripada sahabat Nabi Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila bangun daripada tidur, liyatahajjada, untuk menunaikan ibadah tahajud, solat tahajud, yashusu, baginda akan menggosok. Sebentar, kita akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca dulu baris yang keempat daripada syarah Nawawi. Apakah maksud tahajud? Maka kita kena faham, hajada bermaksud idza nama, apabila seseorang itu tidur. Perkataan hajada, tahajud, datang daripada hajada, bermaksud nama, tidur. Maka apabila disebut tahajjada, daripada situ keluarnya tahajud, memberi maksud kharaja minal khuruj, iaitu seseorang yang bangun daripada tidur. Maka sebab itulah kata para ulama, apakah maksud solat tahajud, ibadah tahajud? Ibadah yang dilakukan selepas daripada tidur seketika.
Dan ianya berbeza daripada perkataan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah umum. Mana-mana ibadah yang dilakukan pada waktu malam tanpa tidur, maka dipanggil qiyamul lail. Tapi untuk dipanggil tahajud, mestilah tidur seketika. Sebab itu dalam hadis, ketika mana Nabi sebut tentang qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka ditafsirkan sebagai solat sunat tarawih. Kerana qiyamul lail bermaksud ibadah malam tanpa perlu untuk tidur. Sebaliknya tahajud adalah ibadah yang dilakukan ketika mana bangun daripada tidur. Perkataan seterusnya yang kita nak lihat, baris yang ke-6, yashusufah, perkataan asyus. Maka kata para ulama, maksudnya adalah dalkul asnani bisiwaki ardan, bersugi dalam keadaan melintang. Melintang, maka itu adalah maksud yashus. Sebab itu para sahabat sebut bahawa Nabi bersugi yashusu fahu bisiwak. Nabi bersugi pada mulut baginda dengan cara melintang. Dan inilah yang kita belajar pada muka surat sebelum ini, dalam adabus siwak, pada baris yang ke-2, 4, 6, 8, 10 daripada bawah. Wal mustahabbu an yastaka ardan. Maka sunnah untuk bersugi dengan cara melintang, yang mana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 595. Wa bi ilayhi qala hadatsana Isa bin Ibrahim qala akhbarana Jarirun an Mansur Tawil wa bi ilayhi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi wa Abu Muawiyah ta'ala al-Amash kilahuma Nabi Wa'il an Huzaifah, daripada sahabat Nabi Huzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama min al-lail, apabila bangun pada waktu malam, maka pada waktu itu Nabi akan bersugi terlebih dahulu. Bagi salam ya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Baju apa pakai hari ni? Wah, unicorn cantik cantik. Wah, Masya Allah. Okay dah, pergi main dengan kakak. Istiqamah datang bagi salam Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Kena air. Dah. Okay. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Riwayat 596. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan bin Mansur wa Husain wal Amash an Abi Wa'il an Huzaifah, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail, apabila baginda bangun pada waktu malam, maka sebelum Nabi beribadah, yashusufahu bisiwak, Nabi akan bersugi dengan cara melintang pada mulut baginda. Maka daripada hadis ini, itu yang kita dapat, yang mana antara 5 tempat yang disunnahkan untuk bersugi, mengambil daripada hadis yang berulang kali kita baca ini, adalah ketika mana bangun daripada tidur. Apabila bangun daripada tidur, maka sangat-sangat dituntut untuk bersugi, untuk bersiwak. Riwayat yang ke-597. Maka di sini kita akan belajar antara sunnah Nabi yang lain. Ketika mana bangun daripada tidur, selain bersugi, Nabi akan membaca penghujung surah Ali Imran, bermula daripada ayat Inna fi khalqis samawat, ayat 191, sehinggalah penghujung ayat Nabi akan baca, dan Nabi akan baca dengan keadaan melihat ke arah langit. Maka sunnah apabila kita bangun daripada tidur, maka kita buka langsir, kita lihat kepada langit, kita baca ayat Inna fi khalqis samawat sampailah ke akhir surah. Riwayat 597. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdul bin Humaid qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Ismail bin Muslim qala hadatsana Abu Mutawakkil anna Ibn Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan kepadanya, annahu bata, bahawa beliau telah bermalam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Kenapakah dia bermalam di rumah Nabi? Sebab dia sepupu Nabi, dan sebab yang lain kerana isteri Nabi adalah makcik dia. Isteri Nabi adalah adik-beradik dengan ibu dia. Ibu dia dikenali dengan nama Ummul Fadal. Sementara isteri Nabi yang merupakan adik-beradik dengan ibu dia adalah Maimunah binti Harith radhiyallahu ta'ala anhumah.
Maka kata Abdullah bin Abbas, beliau telah bermalam di sisi Nabi SAW pada satu malam. Faqama Nabiullah, maka Nabi SAW telah bangun min akhiril lail, pada penghujung malam. Fakharaja, maka Nabi SAW telah keluar daripada rumah. Fanadhara ila sama, Nabi melihat ke arah langit. Kemudian Nabi membaca ayat ini yang ada pada Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam riwayat ini disebut sampai pada ayat faqina adzaban nar. Nabi baca daripada inna fi khalqis samawat sampai kepada ayat faqina adzaban nar sahaja. Thumma raja'a ilal bait, kemudian Nabi masuk semula ke rumah. Fatasawwaka, bersugi. Watawadda'a, berwuduk. Thumma qama, baginda bangun menunaikan solat. Bila dah tiba waktu dia, thumma taja'a, baginda baring semula, baginda rehat balik. Kemudian baginda Nabi SAW bangun balik daripada tidur. Fakharaja, keluar balik daripada rumah. Fanadhara ila sama, melihat balik kepada langit. Fatala hadhil ayah, Nabi baca balik ayat-ayat yang Nabi SAW baca. Inna fi khalqis samawat, sampailah faqina azaban nar. Thumma raja'a, kemudian Nabi SAW kembali ke rumah. Fatasawwaka fatawadda'a, bersugi dan berwuduk. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk menunaikan solat. Apa yang kita boleh belajar? Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, fihi annahu yustahabbu qira'atuha indal istiqadh fil lail. Maka sunnah ketika mana bangun daripada tidur pada waktu malam, membaca ayat-ayat yang Nabi baca tadi sambil melihat ke arah langit. Sambil melihat ke arah langit sunnah. Okey. Kemudian kata Imam Nawawi, daripada hadis ini juga kita belajar, wa idza takarrara naumuhu wastiqazuhu wa khurujuhu ustuhibba takriruhu qira'ata haula. Dan setiap kali seseorang itu berulang kali tidur, walaupun pada malam yang sama, macam Nabi berulang kali buat sampai 2 kali membaca ayat ini, maka setiap kali manusia itu tidur balik, bangun balik, maka berulanglah kembali tuntutan untuk melihat ke arah langit sambil membaca akan ayat-ayat ini. Maka ini adalah antara sunnah yang jarang diamalkan, melihat kepada langit sambil membaca beberapa ayat daripada penghujung surah Ali Imran ini. Bab yang ke-14 berkenaan tentang al-fitrah, khisalul fitrah, sifat-sifat yang merupakan fitrah. Apakah maksud fitrah yang ada dalam hadis ini? Muka surat sebelah kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, faqad ikhtalafa fil murad biha. Maka apakah yang dimaksudkan dengan fitrah dalam beberapa hadis yang bakal kita baca ini? Maka pendapat pertama, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, dhahaba aktsarul ulama ila annaha sunnah. Maksud daripada perbuatan-perbuatan fitrah pada hadis ini adalah merujuk kepada ianya adalah amalan sunnah. Mengetip kuku sunnah, mencukur bulu ari-ari sunnah, membersihkan diri sunnah. Maka pandangan yang pertama, fitrah bermaksud adalah sunnah. Okey. Kemudian pandangan yang kedua, ianya menyebut pada waktu itu, ya Tia, kenapa? Kan tadi dah bagi salam dah. Bawa dia main. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, secara ringkasnya ianya adalah memberi maksud sunnah. Pandangan yang kedua, pada baris yang pada baris bawahnya, maksud khisalul fitrah bermaksud khisaluddin, amalan-amalan yang sebahagian daripada agama. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, maka ada banyak lagi pandangan, cukuplah 2 pandangan tersebut. Namun kata para ulama, ianya tidaklah terikat dengan apa yang ada pada hadis ini sahaja. Sebenarnya lebih daripada itu. Riwayat 598. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb bin jami'an Sufyan. Qala Abu Bakar, telah berkata Abu Bakar, hadatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-fitratu, sunnah pada Nabi itu ada 5. Dalam hadis ini disebutkan 5. Dalam hadis yang lain kita akan baca lebih daripada itu. Ataupun perawi ragu yang mana perkataannya berbunyi khamsum minal fitrah, 5 amalan sunnah, 5 daripada amalan sunnah. Maka apakah perkara tersebut? Al-khitan,
Al-khitan bermaksud pada waktu itu adalah berkhatan, bersunat. Dalam bahasa Melayu kita sunat, melakukan sunat. Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 7 kata Imam Nawawi, fal khitanu wajib. Di sisi mazhab Syafi'i, khitan itu hukumnya adalah wajib untuk lelaki, dan juga kata Imam Nawawi untuk perempuan. Kemudian yang kedua, wal istihdad. Wal istihdad bermaksud mencukur bulu ari-ari, mencukur bulu yang berada pada kemaluan lelaki dan perempuan, depan maupun belakang. Maka sebab itu kata Imam Nawawi pada perenggan yang kedua, wa amal istihdad fahuwa halqul anah, mencukur bulu ari-ari. Dipanggil istihdad kerana dalam untuk mencukur bulu pada kemaluan memerlukan penggunaan hadid, menggunakan penggunaan besi, pisau dan seumpama pisau cukur dan sebagainya. Yang ketiga daripada sunnah para Nabi, wa taqlimul azfar, pada waktu itu memotong kuku. Yang keempat, wa natful ibid, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak sunnahnya adalah mencabut. Sebab itu kita lihat pada perenggan yang ketiga, maka kata Imam Nawawi pada perenggan yang ketiga, baris yang kedua, wa amma taqlimul asfar, pada baris yang kedua perenggan tersebut, kata Imam Nawawi, maka amma natful ibid, mencabut bulu ketiak, maka ianya adalah sunnah. Namun untuk siapa? Liman qawiya alaih, untuk yang mampu. Kalaulah tak mampu cabut, yang mana itu adalah sunnah, maka dengan cukur. Bahkan dinukilkan daripada Yunus bin Abdul Ala, kata Imam Nawawi, bahawa Imam Syafi'i sendiri tak mampu untuk mencabut kerana tidak biasa, dan pada waktu itu beliau juga mencukur akan bulu ketiak beliau. Tapi sunnahnya dalam hadis perkataan adalah an-natfu, iaitu mencabut. Kemudian berkenaan tentang memotong kuku, baris atasnya saya tertinggal tadi. Kata Imam Nawawi, maka sunnah untuk memotong kuku tangan dulu sebelum kuku kaki. Dan kuku tangan pun bermula daripada mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fayabda'u bimusabbaha yadihil yumna, mulakan daripada jari telunjuk tangan kanan. Kemudian summal wusta, bila nak potong kuku jari telunjuk dulu. Kemudian jari tengah, dan sampailah kepada jari kelingking pada tangan kanan. Yang ini tunggu dulu. Bila dah habis tangan kanan, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, thumma ya'udu ilal yusra, maka kemudian pada waktu itu mulakan tangan kiri sebelum yang ibu jari. Maka tangan kiri nak mula daripada mana? Al-khinsar, daripada jari kelingking. Maka potong kuku daripada sini, jari telunjuk sehinggalah ibu jari, dan berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Bermula daripada jari telunjuk tangan kanan dan berakhir pada waktu itu dengan ibu jari tangan kanan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya riwayat 599. Wa bihi ilayhi qala hadatsani Abu Tahir wa Amalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, al-fitratu khamsun, sunnah pada Nabi itu ada 5. Al-khitan, bersunat, wal istihdad, mencukur bulu kemaluan, wa qassus syarib, memendekkan misai, wa taqlimul azfar, memotong kuku, wa natful ibid, dan mencabut bulu ketiak. Riwayat yang ke-600 nak menerangkan bahawa Nabi SAW menggalakkan para sahabat untuk tidak lebih daripada 40 hari untuk pada waktu itu mencukur bulu ari-ari dan bulu kemaluan. Maksudnya jangan lebih 40 hari. Paling lama pada waktu itu 40 hari. Tapi sebenarnya sunnah apabila pada waktu itu dah panjang, maka kena cukur dan buang bulu pada kemaluan lelaki dan juga perempuan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya ibn Yahya wa Qutaibah ibn Sa'id kilahuma an Ja'far qala Yahya akhbarana Ja'far ibn Sulaiman an Abi Imran al-Jawni an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Anas bin Malik telah berkata, wuqita lana, telah ditetapkan waktu untuk kami, fi qassi syarib, dalam pada memendekkan misai, wa taqlimil asfar, memotong kuku, wa natfil ibid, mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, dan mencukur bulu kemaluan. Bahawa janganlah kami membiarkannya aksar, maksudnya lebih. Tapi bukanlah maksudnya nak kena tunggu, tidak. Paling lama
jangan biarkan lebih daripada 40 hari. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang mana kita boleh baca di situ, sebenarnya pada baris pada baris yang daripada atas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pada baris yang ke-14, wa amma waktu halqihi fal mukhtar, ketika mana pada waktu itu dah mula panjang, maka pada waktu itu perlulah untuk mencukur bulu kemaluan, memendekkan misai dan juga bulu ketiak serta kuku. Bila panjang je, maka pada waktu itu bersihkanlah diri, kerana kebersihan sebahagian daripada iman, dan ini adalah ajaran dan sunnah pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Riwayat yang ke-601 dah mula ada berkenaan tentang membiarkan janggut. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Yahya yani بن سعيد التهويل وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميع عن عبيد الله النافع عن ابن عمر daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ahfus syawarib, potong pendekkanlah misai, wa aful liha, dan biarkanlah akan janggut. Biarkanlah janggut, maksud biarkanlah, jangan dicukur. Tapi kalaulah pada waktu itu nak trim bahagian tepi dia biar nampak kemas, maka itu tidaklah menjadi masalah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada bawah, baris yang kedua, 4, 6, 8, daripada bawah, kata Imam Nawawi, maka berkenaan tentang membiarkan janggut, telah ada 5 perkataan dalam hadis yang bakal kita baca pada muka surat ini dan juga pada kitab hadis yang lain. Apakah 5 perkataan tersebut? Perkataannya afu, yang kedua aufu, yang ketiga arkhu, yang keempat arju, dan yang kelima wafiru. Dan kelima-lima ini kata Imam Nawawi, wa ma'naha kullaha tarkuha ala aliha, dibiarkan janggut dan tidak diusir akan janggut tersebut. Maka inilah perkataan yang berbeza yang berulang kali datang dalam hadis yang menceritakan berkenaan tentang membiarkan janggut. Riwayat yang ke-602 lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Abi Bakr bin Nafi' an Abi bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah memerintahkan, annahu amara, baginda telah memerintahkan untuk mencukup memotong dan juga memendekkan misai, wa ifa'il lihyah, dan membiarkan janggut. 603, wa bi ilaihi qala hadatsana Salim bin Uthman qala hadatsana Yazid bin Zuraid an Umar bin Muhammad qala hadatsana Nafi' an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, berbezalah kamu daripada golongan musyrik. Kerana golongan musyrik, terutamanya orang-orang Rom, orang-orang Farsi pada zaman tersebut, mereka pada waktu itu tidak pada waktu itu membiarkan janggut. Mereka pada waktu itu mencukur janggut. Maka sabda Nabi SAW, dan mereka membiarkan misai panjang. Maka sabda Nabi, berbezalah kamu daripada golongan mereka yang tidak beriman. Ahfus syawarib, pada waktu itu pendekkanlah janggut, wa auful liha, dan pada waktu itu pendekkanlah misai, dan biarkanlah janggut. Riwayat yang ke-604 lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsani Abu Bakr bin Ishaq qala akhbarana Ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Al-Ala bin Abdurrahman ibn Ya'qub maula al-Huraqa an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juzuz syawarib, potonglah akan misai, wa arkhul liha, biarkanlah janggut, khaliful majus, berbezalah kamu daripada golongan al-majus, yang menyembah api. 605, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb qalu hadatsana Waqi' an Zakaria ibn Abi Zaidah an Mus'ab ibn Shaybah an Talq ibn Habib an Abdullah ibn Zubair an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maka dalam hadis ini disebut 10. Asyrum minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk daripada sunnah, iaitu sunnah-sunnah para Nabi yang terdahulu. Qassus syarib, memendekkan misai, wa ifa'ul lihyah, membiarkan janggut, wasiwak, bersugi, membersihkan mulut, wastinsyaqul ma, pada waktu itu memasukkan air dalam hidung, wa qassul azfar, memotong kuku, wa ghaslul barajim. Al-barajim maksudnya adalah membersih dan membasuh di mana tempat berkumpulnya kotoran, di bahagian lipatan badan dan juga pada tempat-tempat yang lain yang kita boleh baca pada baris yang kedua, 4, 6 daripada muka surat sebelum ini. Imam Nawawi syarahkan,
Maka diterjemahkan, membasuh dan membersihkan tempat-tempat yang biasanya terkumpul kotoran, daki dan sebagainya. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma', dan beristinja. Maksud daripada wa intiqasul ma' datang, berkata Zakaria, telah berkata Mus'ab, dan aku telah lupa yang ke-10, kecuali ianya adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Berkata Qutaibah, telah berkata Waqi', intiqasul ma' bermaksud al-istinja, membersihkan diri setelah daripada selesai hadas kecil ataupun hadas besar. Riwayat yang terakhir 606, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib bin qala akhbarana Ibnu Abi Zaid an Nabi an Mus'ab bin Syaibah fi hadzal isnadi mislah ghaira annahu qala Abu wa nasitul 'ashirah, dan aku telah lupa yang ke-10. InsyaAllah kita akan sambung esok kerana pada pelajar pun cuti, cuma kita ada tambahan kelas. Kita akan sambung pada jam 8 pagi insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.